Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram pada Masjidil Aqsa pada malam hari dengan tujuan untuk memperlihatkan ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha mendengar dan juga Maha melihat setiap perilaku yang dilakukan oleh hamba-Nya. Jemaah sekalian, syukur kita pada Allah kerana Allah mustajabkan doa kita. Di mana kita berdoa pada tahun yang sudah agar Allah mengurniakan kembali untuk kita masuk dalam bulan yang disebut dengan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Saat mana kita berada pada hari ini, kita berada pada 3 bulan yang besar yang disebut dengan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kira-kira semalam satu peristiwa malam yang disebut dengan Isra' wal Mi'raj. Satu peristiwa yang agung dalam hidup sebagai seorang Nabi dan juga menjadi mukjizat yang kedua yang terbesar setelah mana Al-Quran Karim yang kita dapat dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni ada beberapa mukjizat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Allah kurniakan padanya mengikut ulama-ulama hampir 1200 mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat yang besar yang disebut dengan Al-Quran dan yang kedua Isra' wal Mi'raj. Isra' Mi'raj ni lepas pada Al-Quran, Isra' Mi'raj lah mukjizat yang besar yang berlaku. Sehingga kan Rasulullah, bila Rasulullah masuk saja dalam bulan Rejab, Rasulullah baca sepotong doa yang dibaca oleh Rasulullah. Rasulullah baca dan Rasulullah ulang, Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku ya Allah, agar aku berjaya memasuki bulan Ramadan ya Allah. Ini doa yang dibaca dan diulang oleh Rasulullah. Maknanya Rasulullah nak bagi tahu pada kita bahawa ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni ya Allah, maka matilah aku setelah mana aku berjaya masuki bulan Ramadan ya Allah. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau doa kita ya Allah, biar sempat raya lah ya Allah. Raya tu yang utama orang kitanya. Dia nampak raya yang besar, dia tak nampak yang Ramadan yang besar. Kenapa Rasulullah baca doa ini para hadirin sekalian? Kalau kita perhati dan kita telusuri tentang 3 bulan ini, ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar pada kita daripada 3 bulan yang kita berada ini. 3 bulan ini merupakan bulan yang paling bernilai dalam hidup sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan boleh bercakap dengan orang dalam kubur, tuan-tuan boleh tanya pada orang dalam kubur, bulan apa yang kamu nak hidup di atas dunia ini? Orang dalam kubur akan jawab, 3 bulan inilah, bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kenapa mereka nak hidup 3 bulan ini? Sedangkan kita pula yang sudah berada dalam 3 bulan ini, kita tak terasa apa-apa pun terhadap 3 bulan yang besar ini.
Boleh jadi juga saya nak sebut pada semua di kalangan kita, boleh jadi juga 3 bulan ini merupakan bulan terakhir dalam hidup kita di atas dunia ini. Kita tak ada jaminan yang kita akan jumpa lagi bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang nanti. Kita tak tahu, boleh jadi sebab ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang telah menghadap di hadapan Allah. Manakala kita pula Allah bagi kesempatan ini. Kalau kita tanya lagi, kenapa yang Rasulullah baca doa ini? Sedangkan dalam bulan-bulan yang lain Rasulullah masuk juga, tapi tak ada doa khusus yang Rasulullah baca. Tak ada doa Rasulullah baca untuk masuk dalam bulan Zulhijjah. Tak ada doa yang khusus Rasulullah baca untuk masuk bulan Rabiul Awal. Padahal bulan itu pun bulan besar dalam hidup kita. Bulan Zulhijjah adanya ibadah haji. Bulan haram juga. Tapi kenapa Rasulullah tak baca dalam bulan Zulhijjah untuk masuk dalam bulan Zulhijjah? Kenapa Rasulullah tak baca doa untuk masuk dalam bulan Rabiul Awal? Padahal bulan Rabiul Awal pun besar juga, bulan kelahiran Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah bila start daripada masuk bulan Rejab, Syaban dan Ramadan, Rasulullah gabung 3 bulan ini. Rasulullah baca doa, minta, ya Allah, bagilah peluang untuk aku masuki bulan Ramadan, ya Allah. Doa dan doa Rasulullah. Kalau kita hidup zaman Rasulullah, tak adalah kita boleh tengok bagaimana cerianya wajah Rasulullah, sukanya wajah Rasulullah di saat mana masuk dalam 3 bulan ini. Kenapa demikian? Jawabnya, alim ulama jawab, kerana Rasulullah nak ajar pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini betapa Allah sayang pada diri kita. Allah menyayangi kita dengan Allah mengurniakan pada kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini tanda sayangnya Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya macam mana Allah sayang pada kita dengan Allah bagi bulan Ramadan? Kalau kita perhati lagi dalam hidup kita ini, bulan Ramadan ini bulan yang tidak dikenali sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang tak glamour. Sebelum datang Nabi Muhammad, bulan Ramadan orang tak berapa sebut sangat. Tapi bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mula tonjolkan balik bulan Ramadan. Allah naikkan bulan Ramadan. Macam mana Allah tonjolkan bulan Ramadan ini pada umat Nabi Muhammad? Jawabnya, memandangkan usia kita hidup tidak sepanjang usia umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Bila panjang masa mereka hidup, tentu banyak amal ibadah yang mereka buat. Manakala kita hidup tak sepanjang usia umat terdahulu. Tuan-tuan baca dalam kitab, Nabi Nuh AS usianya sepanjang 950 tahun. Hidup Nabi Nuh AS. Kita baca dalam kitab, Nabi Adam AS umurnya sepanjang 1000 tahun lebih. Nabi-Nabi dahulu semua ratusan dan ribuan tahun. Allah jadikan hidup mereka panjang. Nabi Ibrahim AS, tuan-tuan baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar, disebut bahawa Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena gaya. Nabi-Nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Sampai pada umat Muhammad, Allah jadikan umur umat Muhammad ni a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni lama ke tuan-tuan rasa hidup? Sekejap je 60 tahun hingga 70 tahun ni. Sekejap je kita rasa nak pencen. Sekejap je dalam hidup kita ni rasa dah umur 60 tahun. Baru lagi rasa bunyi kompang gendang perkahwinan kita. Rasa baru je dalam hidup kita. Tapi sekejap je masa kita. Hidup 60 tahun hingga 70 tahun ni tuan-tuan tak rasa malu nak minta syurga Firdaus Allah dengan amal ibadah yang kita ada. 60 tahun hingga 70 tahun amal ibadah apa yang kita ada sangat, yang kita nak minta syurga Firdaus Allah? Macam kita ada RM60, RM70 nak masuk hotel 5 bintang. Itu pun nak masuk satu malam pun tak layak dah. Hotel 5 bintang. Duit RM60, RM70. Kita buat contoh di dunia. Baru di dunia. Cuba kita bayangkan kita nak minta syurga Firdaus Allah.
Nak minta dengan umur kita 60 tahun, 70 tahun amal ibadah kita. Amal ibadah apa yang kita ada dalam hidup kita yang kita nak minta syurga Firdaus Allah ni dengan 60 tahun hingga 70 tahun kita hidup. Ambillah umur kita 70 tahun. 70 tahun kita hidup. Kita terpaksa tolak masa dalam hidup kita 15 tahun yang terawal. Waktu mana kita belum akil balik. Masa yang kita tak ada amal ibadah yang terbaik. 15 tahun kita kena tolak. Tinggal 55 tahun. Katakanlah 55 tahun lagi, tolak lagi. Masa kita makan, masa kita berjalan, masa kita tidur. Masa kita tidur malam cukup. Alim ulama suruh kita kira. Tiap-tiap malam kita tidur di antara 6 jam hingga 8 jam. Setiap malam kita tidur. Cuba kita kira umur kita 70 tahun. Agak-agak berapa lama kita tidur. Alim ulama kira selama lebih kurang 22 tahun kita sedang tidur. 22 tahun tu baru kira tidur malam baru. Tak kira lagi tidur waktu mana khatib sedang khutbah. Tak kira lagi waktu mana kita tidur, waktu mana dengar kuliah. Lama mana dalam hidup kita ni kita habiskan masa kita begitu. Allah, dia nak tunjuk sayang pada umat Muhammad. Allah kurniakan pada kita bulan Ramadan. Dalam satu bulan-bulan Ramadan, Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Allah jadikan start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, mula tekadkan azam pada bulan Rejab, bulan Sya'ban untuk dapat malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadr. Satu malam je kita dapat. Bermula daripada maghrib sampai pada subuh. Bermula daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, kamu dapat satu malam je. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Sama dengan 83 tahun kita beribadah pada Allah. Bayang dalam hidup kita beribadah pada Allah, kita dapat dalam hidup kita ni 10 kali je malam Al-Qadr. 10 kali je sepanjang kita hidup ni, 10 kali je malam Al-Qadr. Sama dengan 830 tahun kita sedang beribadah pada Allah. Kena 20 kali, sepanjang 70 tahun kita hidup, 20 kali je kita dapat malam Al-Qadr. Sama dengan 1660 tahun lebih umur kita beribadah pada Allah. Malam tu kebetulan kita baca Quran. Bermula daripada maghrib, kita buat amal ibadah. 83 tahun kita sedang beribadah pada Allah. Malam tu kita derma. 83 tahun kita sedang menderma. Malam tu kita qiyamul lail. 83 tahun kita sedang qiyamul lail. Buatnya malam tu kita balik kampung, 83 tahun balik kampung. Malam tersebut kita buat apa dia? Sepanjang kita dalam malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ini besar. Allah, dia nak tunjuk sayangnya pada umat Muhammad. Sebelum masuk bulan Ramadan, Allah jadikan 2 bulan bersiap untuk masuk bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Rejab. Allah jadikan bulan Sya'ban. Dua-dua bulan ini bulan latihan. Latih untuk apa dia? Masuk dalam bulan Ramadan. Suatu kemuncak daripada kita masuk bulan Ramadan, Allah jadikan 1 Syawal sebagai hari raya. Merayakan dalam hidup kita. Raya ni kerana apa dia? Berjaya untuk kita mengatasi yang disebut dengan segala keperluan nafsu sebelum daripada ini, untuk menjadikan Allah jadi keutamaan pada diri kita. Allah jadikan demikian. Lalu Allah jadikan 2 bulan ini bulan bersiap. Bulan Rejab, bulan bersiap untuk masuk dalam bulan Ramadan. Bulan Sya'ban, bulan bersiap untuk masuk dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan sendiri bersiap untuk kamu masuk dalam kubur seorang-seorang sebelum kamu masuk menghadap di hadapan Allah. Ini benda yang besar yang kita kena faham. Bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan bersiap dalam hidup kita. Bukan nak suruh beraya sangat. Raya ni satu lambang. Lambang untuk hari raya kita, malam pertama kita di dalam barzah nanti. Bila kita masuk dalam kubur nanti, sama tak beraya kamu di atas dunia dengan beraya kamu dalam kubur. Lambang kejayaan hidup ini bukan kita berjaya di atas dunia, tidak. Di atas dunia ni bukan satu lambang yang utama. Tidak menjadi keutamaan. Tetapi benda yang paling berjaya dalam hidup, faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah
siapa yang berjaya dipesongkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, orang ni orang paling berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sebut dunia ni tempat yang kamu rasa nikmat yang sekejap dan penuh dengan tipu daya. Sepanjang hidup atas dunia ni, rumah besar, kereta mewah, jawatan besar, segala benda ni semua pinjam sekejap. Allah bagi seketika saja. Bukti, bila kita masuk dalam kubur, kita tak bawa harta benda kita atas dunia. Yang kita bawa ialah amalan yang kita kerjakan. Menandakan apa dia? Kamu tidak dianggap berjaya kalau sekiranya kamu hanya sekadar berjaya di dunia, tetapi kamu belum lagi masuk dalam kubur dan kamu tak terasa lagi bagaimana nikmat di dalam kubur, jauh daripada nikmat hidup sepanjang di atas dunia ini. Para hadirin sekalian, sayangnya Allah pada diri kita, Allah jadikan 3 bulan ini nak suruh kita bersiap apa dia? Bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan ni bersiap dengan kadar yang sebenar untuk kamu masuk dalam kubur. Bulan Rejab Allah jadikan satu peristiwa yang agung, yang besar. Sebelum kita masuk kubur, kamu kena betulkan yang pertama, keyakinan hidup dengan Islam. Macam mana Allah jadikan nak suruh kita yakin hidup dengan Islam? Allah jadikan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni betul-betul dalam hidup kita bergantung dengan wahyu. Kita tak boleh guna akal, logik akal kita. Kalau tuan-tuan fikir logik akal, tuan-tuan gila, tuan-tuan. Gila kita nak memikir. Macam mana perjalanan yang bukan sembarangan, perjalanan yang Allah jadikan pada diri kita ni, perjalanan yang dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diintibarkan pada umat Nabi Muhammad ini, dalam masa seketika saja Allah jalankan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Allah gunakan kalimah demikian sampai menjadi takjub. Allah guna kalimah maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya daripada waktu malam, daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dengan tujuan linuriyahu min ayatina, nak tunjuk segala kebesaran Allah. Allah nak tunjuk gambaran dalam perjalanan Rasulullah ini, dipahamkan pada diri kita tentang 3 perkara yang besar. Yang pertama salat, ni sembahyang yang kita lakukan. Yang kedua ditunjukkan tentang syurga. Yang ketiga ditunjukkan tentang neraka. Ini ganjaran pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 benda yang besar yang berlaku, yang ditunjukkan, selain daripada banyak lagi lah perkara-perkara yang kharijul adah, tak boleh fikir dengan logik akal kita. Bila Rasulullah turun saja, Rasulullah mula cerita tentang Isra Mi'raj, tergamam di kalangan umat manusia. Tergamam. Orang kafir terus kafir, yang murtad termurtad dengan peristiwa Isra Mi'raj. Manakala orang yang disebut dengan beriman semakin mengukuh keimanan mereka. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq. Kenapa gelaran As-Siddiq dikurniakan pada Abu Bakar? Kerana dia orang yang pertama yang membenarkan peristiwa yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Isra wal Mi'raj ini. Abu Bakar sebut, "Sadaqta ya Rasulullah." Benar apa yang berlaku pada kamu itu ya Rasulullah. Orang kafir bila Rasulullah cerita saja sebut terus, "Kazzabta ya Muhammad." Pembohong kamu wahai Muhammad. Orang kafir sebut demikian. Manakala orang munafik, orang yang teragak-agak hidup dia dengan Islam, keluar daripada Islam dengan peristiwa Isra Mi'raj. Inilah kesempatan mereka nak terkeluar daripada Islam. Mereka keluar daripada Islam dengan peristiwa Isra Mi'raj yang digambarkan oleh Rasulullah itu. Nak sebutnya gambaran keyakinan. Saya nak sebut bulan Rejab, bulan mengukuhkan keyakinan. Lepas pada bulan Rejab, Allah jadikan kita masuk bulan Syaban. Bulan Syaban, ulama-ulama kata dah kamu kukuh keyakinan, Allah jadikan perkara yang kedua sebelum kamu masuk dalam kubur, kamu kena bersiap mengukuhkan dan menyempurnakan ibadah dalam hidup kamu. Allah jadikan 2 program dalam bulan Syaban. Bulan Rejab 1 program Isra Mi'raj. Kemudian dalam bulan Syaban 2 program dalam bulan Syaban. Bulan Syaban Allah jadikan satu peristiwa yang disebut dengan Nisfu Syaban, yang disambut oleh orang Melayu kita. Orang Arab tak sambut yang ni. Yang kedua, peristiwa yang berlaku dalam bulan Syaban
itu pertukaran kiblat yang disambut oleh orang Arab. Orang Melayu kita tak sambut. Orang Melayu kita, dia sambut nisfu Sya'ban, dia terlupa tentang peristiwa pertukaran kiblat. Tukar kiblat yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Macam mana peristiwa pertukaran kiblat? Asalnya semayang kita ni menghadap pada Masjidil Aqsa. Kemudian diejek oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ejek Rasulullah, sebut, Muhammad, kenapa kamu ni semayang pada kiblat yang sama dengan kami? Kenapa kamu tak semayang kiblat kamu sendiri? Daripada sini Rasulullah baca doa. Sehingga dalam bulan Sya'ban turun ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Habis saja turun ayat itu tukar. Rasulullah tukar kiblat. Asal semayang kita belakang begini, membelakangkan begitu. Semayang menghadap pada Masjid Aqsa. Rasulullah semayang menghadap pada Masjidil Haram. Pertukaran pada Masjidil Haram ni menimbulkan kesan yang besar dalam hati Rasulullah dan para sahabat dalam mengukuhkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pada bulan Sya'ban, Allah jadikan bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah jadikan 3 program pula. Bulan Rejab 1 program. Bulan Sya'ban 2 program. Bulan Ramadan 3 program Allah jadikan. Program yang pertama yang disebut dengan Perang Badar untuk mengukuhkan keyakinan hidup sahabat-sahabat. 313 orang lawan dengan 1000 orang. Logiknya kalah 1000 orang. Tapi Allah ajar, bila kamu yakin dengan Islam, hidup kamu yakin dengan Allah, Allah akan tolong kamu. Kemudian yang kedua, dalam bulan Ramadan Allah jadikan peristiwa nuzulul Quran, penurunan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Tujuan apa penurunan Al-Quran? Untuk menyempurnakan akhlak. Di antaranya tujuan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tiga benda ni Allah mula cerita. Aku turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, tujuan untuk menjadi petunjuk pada manusia. Wa bayyinatin minal huda, menerangkan segala petunjuk Allah pada manusia. Wal furqan, dan bezakan di antara kebenaran dan juga kebatilan. Dan yang akhir sekali, dalam bulan Ramadan Allah jadikan peristiwa yang disebut dengan malam Al-Qadr untuk menyempurnakan ibadah kita pada Allah. Keluar daripada 3 bulan ni, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada hari yang baik ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah kita dapat nikmat ini. Mungkin ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, di saat kita melalui pandemik ini, melalui saat yang kita tak tahu bila akan berakhir suasana yang berlaku di kalangan kita ini. Mari kita sama-sama buat persiapan untuk menghadap di hadapan Allah, daripada kita sibuk melarikan diri daripada kematian, sedangkan kematian itu berada di hadapan kita. Yang tentu depan kita ialah berlaku kematian, dan kita kena buat persiapan untuk hidup lepas pada mati, bukan melarikan diri daripada kematian. Tetapi macam mana kita nak hidup lepas pada kita menghadap di hadapan Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni ada beberapa buah karangan kitab. Saya karang kitab mengenai persiapan menjelang kematian. Saya karang kitab macam mana nak husnul khatimah dalam hidup kita. Saya karang beberapa buah kitab di belakang sana. Kalau tuan-tuan ada kesempatan lepas Jumaat nanti, tuan-tuan tengoklah kitab-kitab karangan saya tersebut. Kemudian dalam masa yang sama juga saya bangunkan ma'had tahfiz di belakang saya ni tuan-tuan. Ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz yang sedang saya bangunkan ini. Kalau tuan-tuan nak tolong bantu, tuan-tuan tolong pakak-pakak ambil pamphlet ni. InsyaAllah ada nombor akaun di sekolah, akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergi ke mana-mana bank, berdiri di depan mission bank tu, semayang sunat istikharah dulu senang kita. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Niat untuk arwah ayah, arwah mak. Saya memerlukan wakaf. Saya sedang beli bangunan di U12 Shah Alam. Jumlah lebih kurang 5.3 juta bangunan tersebut. Kalau tuan-tuan nak wakaf untuk arwah ayah, arwah mak dan berkekalan pahala ni, inilah peluang untuk saya sedang siapkan sekolah bagi college anak-anak yang habis 30 juzuk Al-Quran Karim ni sendiri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Alhamdulillah rabbil alamin.